Hai, selamat datang ke Ajang Ipin Channel. So, pada korang yang pernah datang kat aku punya channel ni, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. So, pada yang baru hadir, memperkenalkan nama aku Ajam ataupun nama penuh aku Muhammad Azam bin Arifin. So, aku dekat channel ni, aku akan memperkenalkan, mempersembahkan ataupun bercerita tentang cerita-cerita seram. So, atau next time aku akan cuba buat reaction ataupun aku akan buat satu orang kata apa, share cerita daripada subscribers kalau aku ada subscribers. So tu antara plan-plan in future lah, but buat masa ni aku akan cari sendiri cerita seram and then aku akan cerita dekat korang. So tanpa melengah-lengahkan masa, ayo kita mulakan. So pada hari ni aku akan berceritakan dekat korang tentang satu kisah seram yang berlaku di mana seorang peminat movie yang selalu pergi tengok movie dekat panggung wayang yang kena kacau. So pada orang yang melihat video ni, antara ramai-ramai ni korang minat tak tengok movie dekat panggung wayang? Okey, cerita ni aku menamakan watak utama dia sebagai Farid lah. Okay, Farid ni dia memang betul-betul minat cerita-cerita seram ataupun cerita-cerita, tak kisahlah apa-apa cerita, janji benda tu berlaku dekat panggung wayang. Maksudnya cerita tu masuk panggung wayang, dia akan pergi tanpa miss. So nak jadi-jadikan cerita, ada satu cerita seram yang baru keluar, tapi cerita tu pada masa tu tak adalah baru sangat. So dalam 2 minggu macam tu dah tayang. So Farid ni dia peminat movie, yang suka tengok movie yang dekat wayang. So dia takkan lepaskan peluang ni lah. So pada malam tu dia bercadang dengan kawan rumah dia ataupun housemate dia untuk pergi menonton wayang. So malam tu pun tiba. So Farid dan kawan dia pergilah menonton wayang. Apabila first impression si Farid ni bila masuk di dalam panggung wayang tersebut, dia mendapati campur dengan kawan dia. So ada lebih kurang dalam 10 ke 11 orang lah. So mungkin Farid pun macam pelik lah, cerita ni katanya popular ataupun banyak sambutan, tapi kenapa ada 10 orang, kenapa tak ramai orang? Lepas tu Farid pun berkata lagi dalam hati dia, oh mungkin cerita ni dah 2 minggu, and then diorang berdua pun tengok masa midnight. So mungkin ramai yang tak ada masa untuk tengok midnight time tu. So tanpa fikir panjang, Farid ni pun abaikanlah benda tu. So cerita pun bermula. So lampu pun dipadamkan, cerita pun bermula. So untuk 30 minit awal tu sangat-sangatlah orang kata tak ada apa-apa yang berlaku lah. Dia pun enjoy dengan dia punya movie. And then cerita dia bermula pada saat tiba-tiba skrin wayang tu terpadam selama 1 minit. So 1 minit sebenarnya tak lama pun kan, tapi pada kita yang kalau duduk dekat situasi tu, 1 minit tu sangatlah lama. Begitu jugalah Farid. Dalam masa gelap gelita tu, Farid punya mata tu sangat, orang kata pun macam melilau-lilau tau, pandang kiri pandang kanan. And then tanpa dia sedar, dia tertoleh dekat belakang, belakang kiri dia. Maksudnya belakang kiri tu kosong lah, tapi dia macam kuat mengatakan dia ada nampak something dekat belakang tu, tapi benda tu keadaan agak gelap. So apabila 1 minit telah berlalu, tiba-tiba skrin tu menyala semula. Skrin tu menyala gula, and then cerita pun disambung. Okey, dia orang akan Farid pun tengoklah video tu selama. Hi, welcome back. Sorry guys, aku punya lighting tiba-tiba terpadam pula. So kat mana tadi kita sambung balik? So selepas 1 minit tu berlalu, Farid pun dengan rasa berat hatinya nak menoleh balik lah ke belakang, tapi dia buat tak tahu. Dan dia sambung tengok cerita tu, layan movie tu. Dalam masa 10 minit ke 15 minit masa tu, dia macam tertanya-tanya apa yang dia nampak. So dia saja
toleh ke belakang. Maksudnya dia macam toleh sikit-sikit, dia jeling-jeling lah, maksudnya dia jeling lah kan. So bila dia dah jeling tu, korang tahu tak, dia nampak satu lembaga yang berkain putih dan berambut panjang. And then dia dah sangat-sangat menggigil time tu, sangat-sangat menggigil. Dia ketakutan lah. Kalau korang dalam wayang tu kan memang seram kan, keadaan gelap, sejuk. So maksudnya dia tak nak rasa takut tu, dia bagi tahu kawan dia. Maksudnya dia bagi tahu kawan dia bukan direct, kau tengok belakang ada hantu. Tak, dia tak macam tu. Dia just macam cuit-cuit kawan dia sikit, cuit-cuit kan. And then si kawan dia ni pun tanyalah kenapa. Lepas tu dia bisik, cuba kau tengok dekat belakang kiri tu, kau ada nampak apa-apa tak? Lepas tu kawan dia pun toleh. Kawan dia ni jenis tak tahu apa-apa. Macam kita lah, bila kawan-kawan kita bagi respon macam tu, kita takkan, sebab kita tak tahu kan. So kawan dia tu dengan semangat dia toleh muka dia, dengan betul-betul toleh ke arah tu. And then kawan dia pandang depan keras, and then tiba-tiba berpeluh, muka pucat gila. And then Farid tu pun bisik lah dekat dia, apa yang kau nampak? Kawan dia cakap, kau dah nampak dulu kan Farid? Farid tu pun berkata, aku dah nampak. Aku nak tanya kau, apa yang kau nampak? And then kawan dia cakap, aku nampak perempuan tu muka dia pucat, muka dia putih semua, macam mayat orang mati lemas. Mereka berdua pun dah sangat-sangat takut. Dalam hati Farid ni, bilalah cerita ni nak habis dalam masa yang sama kan. Tapi of course lah, benda tu menyeramkan, tapi ada sesetengah orang akan terus pergi. Tapi macam Farid ni, dia tak lari tau. Dia just takut, tapi dia still duduk dalam pengwayang tu, and then berharap cerita tu cepat habis. Kalau jam-jam dah lari lah, confirm time-time jam masih lari ni. So cerita tu diteruskan dengan keadaan sejuk, dengan keadaan menggigil, ketakutan. Farid ni menonton cerita tu, tapi memang dah, orang kata apa, fikiran dia memang dah tak ni lah, macam apa, dah confirm dah tak fokus dekat cerita tu lah. Dia just fikir apa yang ada kat belakang dia tu. So dengan kekuatan dia, maksudnya dia cuba beranikan diri dia untuk toleh balik, tapi memang dah tak ada apa. Kat belakang tu memang kosong kan. So Farid ni dah lega sikit. Dia just bisik ke kawan dia, benda tu dah tak ada. So maksudnya untuk seketika dia macam tenang. Dia dan kawan dia sangat-sangatlah tenang. So dia orang sambung balik tengok cerita tu. And then sampai satu part tu, dia terasa macam ada orang dekat sebelah bawah. Kan kalau kita skrin wayang tu kan, bawah tu ada pintu keluar. So dia rasa macam ada something dekat situ. So bila Farid teliti balik, sebab selalunya kalau skrin, bawah skrin lepas tu dia ada macam podium kan. Kadang-kadang ada yang jenis yang hall besar-besar tu mesti ada macam orang kata macam pentas kecil, podium lah, macam podium tu, and then ada bilik keluar kan. So bila dia perhatikan, dia rasa ada penampakan yang dia nampak di belakang tadi. So apabila dia nampak je perempuan tu dekat bawah, secara kebetulan dekat skrin tu ada adegan kedai rasuk, and then dengar orang seperti mengilai sangat-sangatlah kuat. So bunyi mengilai tu satu panggung wayang dengar, sebab yelah dalam skrin tu tengah tunjukkan satu adegan ataupun satu scene di mana memang orang kena rasuk, lepas tu dengar orang mengilai kan. So maksudnya, tapi dalam masa yang sama Farid kata itu bukan daripada audio. So maksudnya lepas dia dengar satu jeritan tu, Farid dan kawan dia terus keluar daripada panggung wayang tersebut. So apa
apabila sampai di rumah, Farid dan kawan dia menceritakan semula pengalaman dia orang. And then pada hari itu juga Farid dah tak berani nak pergi tonton wayang lagi. So pada korang, mungkin bagi korang tak seram lah, tapi bagi Ajam benda ni menarik lah, menarik untuk di-sharekan. And then pengajaran yang Ajam dapat, untuk orang yang minat tengok wayang ni, berhati-hatilah. Sebab benda tu bukan tak boleh pergi tengok, boleh je pergi tengok. Tapi andai korang ada terkena macam si Farid ni ke apa ke, benda tu tak mustahil. So korang kena bersiap sedia lah untuk apa-apa yang akan berlaku. So sampai sini je cerita Ajam. Terima kasih. InsyaAllah Ajam akan buat banyak lagi cerita-cerita seram akan datang. So just wait for me. Thank you. Jangan lupa subscribe, comment and share. Bye.